Okay, Assalamualaikum dan selamat datang. Saya Coach Aizat. Background adalah dalam nutrition ataupun sains kesihatan pemakanan. Saya dah Coach BSK dari season 2 lagi, BSK 2. Dan sekarang ni sambung masters dalam sports coaching di UPSI. Right, topik malam ni adalah sports nutrition and supplements, pemakanan sukan dan juga suplemen. Macam mana pemakanan tersebut bukan sahaja penting untuk kesihatan, namun macam mana kita makan actually boleh improve performance, boleh membuatkan kita berlari lebih jauh, angkat dengan lebih berat dan recover dengan lebih pantas. Okay, itu antara benefits aplikasi pemakanan sukan dan juga certain supplements macam mana membantu. Okay, kita akan mula. Jadi pernah tak anda tertanya apabila melihat atlet ni, atlet peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa, apa yang membuatkan mereka ni istimewa? Apa yang menyebabkan mereka the best of the best, bukan terbaik dalam negara kita, tapi yang gold medal ni ibarat terbaik di dunia? Adakah dari segi pemakanan? Adakah dari segi genetik? Adakah dari segi training mereka? What makes them special, dan apa yang kita boleh ambil, apa yang kita boleh mempelajari dan kita boleh apply dalam kehidupan seharian kita. Ingat, perkongsian pada malam ni bukan eksklusif untuk atlet ke siapa ke. Anda sendiri pun boleh gunakan, terapkan dan apply dalam kehidupan seharian. Ataupun kalau anda nak pergi kelas Zumba ke, nak pergi jogging petang-petang, still boleh apply dan mendapat manfaatnya. Okay, sebelum tu agak boleh bayangkan tak siapa yang makan macam ni? Atlet mana yang makan ni 100 chicken McNugget dalam sehari? Siapa ni? Atlet apa makan macam ni? Atlet sumo ke? Ataupun atlet angkat berat? Tak apa, nanti ni just for fun, tapi di penghujung kelas saya akan kongsikan atlet mana yang makan 100 nugget dalam sehari dan kenapa dia buat sedemikian. Okay, fun trivia je lah. Okay, apa perbezaan antara orang biasa dengan orang yang atlet ni, orang yang aktif? What makes them special? Apakah perbezaan dari segi pemakanan? Actually, tak ada beza sangat pun. Setiap makhluk, setiap individu, pemakanan mereka adalah untuk memenuhi keperluan masing-masing. Something yang saya selalu tekankan adalah pemakanan ni sangat individual. Pemakanan saya tidak bermakna Ali boleh follow. Apa yang Abu buat untuk kurus tidak bermakna kalau Atan follow 100%, dia pun boleh mendapat result yang sama. Okay? Pemakanan ni sangat individual. Jangan tiru diet seseorang semata-mata. Nak belajar tak apa, tapi the best diet is your own diet. Okay? Sebab apa? Pemakanan ni first adalah untuk memenuhi keperluan tenaga masing-masing. Kalori sangat penting. Jadi anda boleh nampaklah, orang biasa depends on pekerjaan, depends on aktiviti harian. Ada orang yang memerlukan kalori yang rendah, ada orang yang memerlukan kalori yang tinggi. Dari segi struktur badan, orang yang lebih besar, lebih berotot akan tinggi dia punya BMR. Of course, keperluan lebih tinggi bukan saja keperluan dari segi energi, tapi yang ada jisim otot yang lebih tu, keperluan protein harian pun lebih. Bukan saja untuk nak membesarkan otot, even nak maintain otot pun keperluan dia lebih berbanding dengan orang yang kurang jisim otot. Okay, proses biokimia dalam badan adalah seperti penghasilan hormon, kita punya penghasilan tenaga, semua ni sangat individual. Okay, tak kisahlah anda orang biasa, orang atlet, orang yang mempunyai penyakit, semua ini adalah benda yang wajib. Namun, apa yang agak special ataupun apa yang membezakan antara orang biasa dengan atlet ni, pemakanan sukan itu sendiri adalah bermaksud pengkajian dan pengamalan pemakanan yang berkait dengan prestasi atlet. Pemakanan untuk memberikan prestasi yang terbaik, the best performance. Cuba anda bayangkan, contoh atlet, kita ambil Lee Chong Wei lah. Lee Chong Wei training setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk satu pertandingan. Okay, pertandingan yang sangat penting. Tiba-tiba pada hari kejadian, sebab silap makan, rasa tak bertenaga, sakit perut. Okay, ataupun otot tidak fully recover sebab tak jaga pemakanan. Sebab tu walaupun
improvement dari segi pemakanan ini tidaklah begitu signifikan. Tak adalah boleh kita katakan lepas makan ayam minum kopi terus boleh lari lebih laju, lompat jauh lebih tinggi, tidak. Tapi apa yang dia membolehkan adalah untuk mencapai potensi yang terbaik, prestasi yang terbaik. Jadi kalau ikut bahasa kamus dia adalah aplikasi pengetahuan pemakanan untuk rutin harian yang fokus untuk memberikan tenaga untuk aktiviti fizikal, menggalakkan proses membaiki dan membina setelah mengikuti aktiviti fizikal, serta memberikan prestasi yang terbaik dalam pertandingan serta mempromosikan kesihatan secara menyeluruh. Jadi, kesihatan nombor 1, kedua adalah performance. Kalau dilaksanakan dengan betul, pemakanan sukan ni mampu memberikan anda potensi prestasi terbaik ketika latihan maupun pertandingan. Kalau tidak digunakan dengan betul ataupun diabaikan, dia boleh mengganggu dan menghalang anda memberikan yang terbaik ketika latihan ataupun pertandingan. Jadi antara benefit saya listkan 8 je, tapi banyak lagi. First adalah membolehkan anda berlatih dengan lebih efisien. Lebih efisien, lebih bertenaga. Contohnya, kalau anda seorang yang busy bekerja, anda hanya mempunyai sesi 30 minit saja. 30 minit untuk bersenam, tak kisahlah nak buat tabata ke, zumba ke, sesi gym. Kalau anda efisien, 30 minit tu dah sangat-sangat anda boleh dapat full benefit. Manakala kalau tak efisien, maybe anda kurang energi, balik dari office, tak makan, lunch pun kurang makan, 30 minit kat gym pun, buat exercise minit, rehat 4 minit. Buat exercise minit, rehat lebih lama. Itu tidak efisien. Kedua, memberikan anda tenaga untuk menghabiskan latihan ataupun pertandingan. Di sini, yang join kelas malam ni, pernah tak anda join workout yang contohnya sesi 1 jam ataupun 1 jam lebih, tapi disebabkan kurang tenaga, rasa sangat-sangat penat, rasa tak ada energi, anda terciduk. 40 minit exercise, dah, sorry coach, saya terpaksa stop kejap. Itu maksudnya anda tak ada energi. Coach Hisham pun pernah. Jadi itu antara benefitnya kalau anda boleh apply sport nutrition dengan betul, anda dapatkan tenaga yang secukupnya, anda boleh habiskan latihan tersebut, habiskan senaman tersebut, dan apabila anda habiskan exercise tersebut, kalori burn pun akan banyaklah, dan juga rangsangan kepada otot pun akan lebihlah. Jadi bermanfaat juga untuk weight loss maupun untuk tingkatkan jisim otot. Ketiga, membantu anda bersedia untuk aktiviti prestasi tinggi, menggalakkan pembinaan otot dan pemulihan dengan memberikan protein yang secukupnya. Berapa banyak protein yang diperlukan, nanti saya akan share. Tambah baik komposisi badan, iaitu kita nak kurangkan fat, increase muscle mass. Bukan sekadar angka pada kilogram, tapi apa yang lebih penting adalah body composition. Penggunaan karbohidrat sebagai tenaga secara efisien, memastikan badan cukup air dan menggantikan electrolytes yang hilang, dan membantu dan mengekalkan kesihatan yang terbaik. Jadi antara persoalan yang lazimnya yang sering ditanyakan dalam sports nutrition adalah apa yang kita nak makan ataupun minum, bila kita nak makan dan minum tu, dan banyak mana nak makan dan minum. Ini pun antara soalan yang lazim ditanya. Coach, saya ada training petang ni, apa yang saya perlu makan lah? Ke lebih baik saya tak makan? Saya takut bila makan ni perut rasa bloated, rasa kenyang, rasa kembung, risau nanti time exercise muntah-muntah. Jadi macam mana? Nak makan ke tak makan? Tapi bila tak makan, rasa tak bertenaga. Sebab tu saya cakap, apa yang anda belajar pada malam ini, jangan fikir ini untuk atlet saja. Fikir macam mana ia boleh apply dalam kehidupan seharian anda, boleh apply dalam senaman anda. Keperluan pemakanan individu atau atlet berbeza dia mengikut latihan. Selalunya atlet kadang train 2-3 kali sehari. Kalau anda maybe kerja berat-berat kat office, petang pun still nak pergi gym, still nak exercise lagi. Maksudnya keperluan anda lebih tinggi. Umur lazimnya apabila dah makin berusia, kadar metabolisme kurang, jadi keperluan tenaga pun akan lebih kuranglah. Saiz dan komposisi badan, orang yang lebih besar, yang lebih berotot, keperluan energi dan protein lebih tinggi. Persekitaran, ini lebih kepada hydration ataupun keperluan air. Kalau persekitaran panas, especially di Malaysia ni, bukan saja panas tetapi
panas yang tinggi kelembapan. Sebab tu kita banyak berpeluh. Jadi kalau anda exercise di luar ataupun di gym yang agak panas, please readykan air yang lebih besar, bukan botol kecil 500 ml je kalau boleh. Yang lebih besar lah supaya anda ready dan supaya anda kekal hydrated. Sebab apa? Kalau kita dehydrated, kita lebih berisiko untuk ada simptom-simptom dehydration dan boleh mengundang kepada kecederaan. Okay? Nanti saya akan explain. Next, jantina. Lazimnya lelaki lebih tinggi jisim otot, jadi protein and energy requirement lebih tinggi. Dan sukan apa? Kalau sekadar brisk walk, sekadar jalan slowly kat taman permainan 45 minit, tak perlulah sebelum exercise tu makan sampai 3 biji pisang, lepas tu ready air 100 plus 1.5 liter, tak perlu. Okay? Apa yang anda nak makan dan apa yang anda nak prepare tu, pastikan mengikut kesesuaian aktiviti anda lah. Okay? Kadang kalah dengan atlet berbasikal persediaan dia. Okay? Sebagai contoh, saya bagi contoh. Exercise sekadar berjalan 30 minit tapi minum air 100 plus. Exercise baru burn 100 kalori tapi dia minum air maybe 200 kalori sebab air yang bergula. Dia cakap, oh tak apa, aku minum air gula ni, aku exercise aku burn balik. Walhal apa yang dia ambil tu lebih banyak daripada apa yang dia burn. Sebab tu frust, tak kurus-kurus. Aku dah exercise tapi tak kurus. So ukur dengan badan sendirilah. So daripada gambar ni pun anda boleh nampak sukan ni actually ada banyak jenis. Ada sukan yang lebih fizikal, ada yang lebih memerlukan kekuatan, ada sukan yang lebih memerlukan ketahanan ataupun endurance seperti bawah tu larian marathon. Ada sukan yang lebih kepada kelenturan ataupun flexibility, ada yang campur macam-macam, ada yang lebih kepada kemahiran. Contohnya atlet bowling, atlet memanah, atlet baling dart. Okay, semua tu dikira sebagai atlet tapi mereka tidak begitu fizikal sebab sukan tersebut lebih kepada kemahiran. Jadi kalau anda tengok atlet sukan-sukan tersebut, bentuk badan dia macam-macam lah. Okay, ada yang fit, ada yang sedikit tembam. Jadi sukan tersebut tidak memerlukan kesihatan fizikal sangat. Okay. Jadi apa yang setiap atlet ni perlu teliti dari segi pemakanan. Okay, ada beberapanya yang saya nak tekankan. First adalah karbohidrat. Sebab apa karbohidrat ni sangat penting terutamanya dalam sukan endurance ataupun sukan tempoh masa lama. Sebab karbohidrat ni adalah sumber tenaga utama manusia. Okay, karbohidrat ataupun gula dalam darah lah. Tapi mungkin ada pernah dengar, kita manusia actually boleh burn lemak sebagai tenaga kan? Okay, sebab tu yang follow diet ketogenik, mereka tak makan karbohidrat, badan mereka boleh gunakan lemak sebagai tenaga. Yes, memang betul. Even kita bersukan pun bukan 100% tenaga datang daripada karbohidrat saja. Ada juga sebahagian datang daripada lemak dalam badan. Tetapi untuk lemak ditukarkan kepada tenaga, dia mengambil masa yang lama. Gula ataupun karbohidrat adalah lebih pantas. Sebab tu walaupun anda masih mempunyai lemak dalam badan ni, tapi bila jogging untuk tempoh masa yang lama, still boleh rasa pancit, still boleh rasa penat. Walhal ada banyak je tenaga yang tersimpan dalam badan ni, tapi badan kita tidak boleh tukar dan gunakan dia dalam tempoh yang singkat ataupun tempoh yang diperlukan. Okay, next, protein. Anda tengok sukan yang berbeza ni, mana atlet yang lebih berotot, mana atlet yang lebih kurang berotot. Komposisi badan, okay, body composition, kurangkan lemak, tinggikan muscle mass dan juga overall body weight. Okay, berat badan, hydration, okay, pemakanan apa yang boleh boost prestasi. Okay, ini saya akan cover dalam suplemen dan bantuan biogenik, dan strategi khas making weight dan juga carb loading. Carb loading ni mesti ada yang dah familiar ataupun mesti ada pernah dengar perkataan carbo loading ni, especially kalau yang nak lari, join event larian. Oh, dia kata aku makan banyak, aku makan nasi ni, oh carbo loading. Nanti saya akan explain lah carbo loading tu apa. Okay, 3 prinsip penting dalam pemakanan sukan yang paling penting. First adalah kekal terhidrat ataupun kekal hydrated. Pastikan air cukup dalam badan kita ni.
Okay, air bukan sahaja berfungsi untuk sejukkan badan melalui peluh, tetapi air juga adalah medium ataupun pengantara supaya badan kita mendapat nutrien yang secukupnya. Okay? Air dalam darah kita mengawal tekanan darah. Kalau air kurang, kalau kita dehydrated, kurang air, apa yang akan berlaku? Darah kita akan menjadi lebih pekat. Apabila darah menjadi lebih pekat, jantung memerlukan daya yang lebih untuk gerakkan darah tersebut. Okay? Jantung perlu pump dengan lebih kuat. Sebab tu apabila kita dehydrated, heart rate kita akan tingkat walaupun kita tak exercise penat sangat pun. Itu adalah salah satu tanda dehydration apabila heart rate kita naik. Okay, kedua, tenaga untuk otot, dan ketiga, menggalakkan pemulihan terbaik selepas exercise. Terapkan prinsip-prinsip tersebut dalam senaman anda dan ia akan membantu anda perform pada tahap yang terbaik. Dan ketiga-tiga prinsip tu boleh dipecahkan mengikut waktu ataupun mengikut fasa, sama ada sebelum bersenam, semasa bersenam ataupun selepas bersenam. Pre, during and post exercise nutrition. Jadi pemakanan sebelum, semasa dan selepas ni penting untuk mendapatkan tenaga, mengelakkan kehilangan prestasi, mengisi semula glycogen. Okay, glycogen ni apa? Glycogen ni adalah simpanan karbohidrat ataupun simpanan tenaga. Sebab apabila kita makan, contoh kita makan nasi, dia dihadam dan diserap, gula ataupun karbohidrat daripada nasi tersebut first akan masuk dalam darah. Okay, dia akan serap daripada usus masuk ke dalam saluran darah. Itu sebab dia dinamakan sebagai gula dalam darah. Tapi apabila gula dalam darah ni terlalu banyak ataupun meningkat daripada paras baseline, daripada paras biasa, okay, itu adalah gula dalam darah kita meningkatlah ataupun hyperglycemia. Itu tidak bagus. Jadi hormon insulin akan tukarkan gula dalam darah ini kepada glycogen, iaitu sistem ataupun simpanan karbohidrat. Okay? Sebab tu orang yang mempunyai kencing manis, mereka mempunyai masalah dari segi insulin dan pengawalan gula dalam darah. Jadi mereka punya gula dalam darah tu kekal tinggi dan itu tidak bagus sebab boleh menyebabkan kerosakan sel lah. Okay. Fasa-fasa tersebut memainkan peranan yang sangat penting dan anda still boleh ambil contoh lah. Okay. Tadi saya cakap tentang glukos dan glycogen. Okay. Badan kita ataupun dalam darah kita hanya boleh ada dalam 40 kalori saja, tak banyak pun gula dalam darah. Manakala simpanan adalah daripada kebanyakannya. Lebih kurang 1900 kalori adalah daripada glycogen yang terdapat pada otot dan juga hati. Jadi, kalau apabila anda exercise, rasa lesu, rasa mengah, rasa nak pengsan, penglihatan kabur-kabur, actually apa yang anda rasa itu adalah kekurangan gula dalam darah. Okay, ataupun hypoglycemia, kurang gula dalam darah. Okay, jadi sebab itu sangat penting untuk kita makan dan manage cara pemakanan kita supaya badan kita sentiasa ada bekalan tenaga. Okay, di sini kita akan tengok kepada pemakanan sebelum bersenam ataupun pre-exercise nutrition. Banyak mana nak makan tu, kuantiti ataupun portion size actually bergantung kepada tempoh sebelum bersenam. Kalau lebih kurang 3 hingga 4 jam sebelum anda exercise, tak ada masalah untuk ambil hidangan yang heavy sikit. Nak makan nasi ke, nak makan pasta, nak makan Subway ke, tak ada masalah. Namun kalau tempoh yang lebih dekat, sebaiknya makanan yang ringan, sama ada buah-buahan, sandwich, yogurt, biji rin, oat ataupun cereal bar, jus. Okay, yang penting mudah dihadam tapi still memberikan anda tenaga. Sebab apa? Andai kata anda tak makan, anda takut, oh nanti makan nanti perut kembung lah, takut muntah lah bila exercise nanti. Anda tak ada tenaga, itu yang menyebabkan anda rasa nak pengsan, rasa tak boleh go, sebab memang tak ada tenaga pun. Especially kalau yang kurang fit, orang yang kurang fit, mereka nak gunakan simpanan tenaga tu tidak begitu efisien. Nak gunakan glycogen, nak gunakan lemak dalam badan sebagai tenaga, badan tidak mampu nak gunakannya dengan cepat
untuk memenuhi keperluan aktiviti fizikal tersebut. Okay, dan daripada pelbagai jenis pemakanan, karbohidrat kalau boleh utamakan kompleks karbohidrat. Okay, kompleks karbohidrat ni dia memberikan tenaga yang slow and steady. Okay, kalau saya berikan contoh graf gula dalam darah, kalau kita ambil kompleks karbohidrat, kenaikan gula dalam darah adalah slow and steady dan berpanjangan. Kalau kita ambil sebagai contoh benda-benda yang simple karbohidrat, contoh minum air gula, apa yang akan berlaku? Gula dalam darah naik secara mendadak dan turun pun secara mendadak. Jadi pada ketika ini tak ada dalam tenaga ataupun dinamakan sebagai crash. Kadang-kadang apabila kita gula dalam darah naik secara mendadak, dia boleh turun bawah lagi pada baseline. Okay, ini yang kita boleh rasakan sebagai hypoglycemia ataupun kurang gula dalam darah. Okay, sangat penting untuk ambil kompleks karbohidrat, ataupun kalau anda still nak makan nasi putih, tak ada masalah actually. Nak makan nasi putih ke, roti putih ke, pasta bukan whole grain ke, tak ada masalah. Anda boleh komplekskan hidangan tersebut dengan tambah sayur-sayuran dan juga protein. Okay, apabila anda tambah sayur-sayuran dan juga protein, kesan yang sama akan berlaku, iaitu penyerapan dan juga penghadaman dan kenaikan gula dalam darah yang lebih perlahan. Sebab tu tak ada masalah actually nak makan nasi putih. Yang penting anda seimbangkan dengan protein dan juga fiber ataupun sayur-sayuran, dan kawal portion, suku-suku separuh. Kalau anda rasa sukar untuk makan ataupun terlalu dekat 30 minit sebelum exercise, 15 minit, boleh je ambil dalam bentuk minuman ataupun cecair. Dan jauhi makanan yang boleh menyebabkan gangguan perut. Okay, of course makanan yang pedas, makanan yang panas ataupun terlalu masam, okay, itu anda sendiri akan kenali. Ataupun ada setengah orang tidak boleh minum susu. Kalau minum susu sakit perut, itu lactose intolerant. So jauhilah benda-benda macam tu. Dan carb loading ni hanya jika perlu, strategi carb loading ni. Untuk sukan-sukan biasa, untuk sukan jogging 60 minit, berbasikal santai, tak perlu. Carb loading ni lebih kepada sukan endurance yang maybe lebih 90 minit, tempoh masa yang lama. Okay, ini adalah infografik untuk lebih mudah anda visualize apa yang disarankan untuk makan dan berapa tempohnya. Kalau 3 hingga 4 jam sebelum exercise, tak ada masalah nak makan apa pun yang lebih komplit. Kalau makin dekat, makin singkat, ambil benda-benda ringan je. Okay, better untuk ambil benda ringan ni daripada anda bersenam dalam keadaan yang perut kosong, tak ada tenaga, nanti pengsan, injet, jadi cerita lain pula. So, carb loading ni, dia adalah strategi mengisi tenaga yang disokong oleh kajian, memang proven secara research, direka untuk membantu atlet bersedia bagi sukan high endurance, sukan ketahanan tempoh masa yang lama. Okay, kalau anda ingat lagi, kan saya cakap tadi, simpanan tenaga kita adalah salah satunya glycogen. Glycogen ni simpanan karbohidrat. Jadi strategi carb loading ni adalah untuk sumbat sebanyak mana karbohidrat yang boleh dalam bentuk glycogen. Itu je konsep mudah dia. Makan nasi banyak, makan pasta banyak, makan roti banyak dengan niat untuk menepukan simpanan tenaga glycogen tersebut. Dan kalau dilaksanakan dengan betul, boleh improve endurance sebanyak 20%. Okay? Agak signifikan juga tu. Sebagai contoh, kalau anda tak apply strategi carb loading ni, mungkin anda boleh jogging sejam 15 minit je. Tapi kalau anda buat dengan betul, maybe boleh go sampai sejam setengah, sejam 45. Okay? Jadi kaedahnya saya akan go through secara ringkas je lah. Saya tak expect anda akan buat pun. Tapi dia ada pelbagai kaedah, ada beberapa strategi. Ada yang 3 hingga 4 hari sebelum dah mula makan karbohidrat yang banyak. Ada yang 1 hingga 2 hari sebelum pun dia dah makan. Tapi berbezalah. So 8 to 12 gram karbohidrat, 10 to 12. So depends lah, ada orang yang prefer makan lebih awal tetapi karbohidrat tu tidak terlalu banyak. Ada orang yang suka makan melantak tapi tempoh yang singkat sebelum exercise. Okay, untuk pemakanan semasa senaman ataupun semasa bersukan, dia penting untuk mengekalkan tenaga. Ingat,
apabila kita exercise, gula dalam darah kita makin berkurangan. Jadi kalau exercise itu tempoh masa yang lama, kita perlu bekalkan tenaga yang berterusan. Okay, kita boleh bantu lagi supply energi kita, mengekalkan paras gula dalam darah bagi dia stabil dan mengekalkan status hidrasi. Pastikan air yang cukup. Namun tidak perlu jika senaman kurang daripada 1 jam dan pada low to moderate intensity. Maksudnya kalau sekadar berjogging 45 minit, brisk walk 60 minit, tak perlu pun nak makan sambil berjalan berjogging tersebut. Dia lebih kepada sukan yang lebih 60 minit dan lebih kepada moderate intensity lah. Contohnya cycling, Ironman, marathon, benda-benda macam tu. Dan apa yang disarankan adalah 30 gram karbohidrat setiap jam. Apa contoh makanan yang 30 gram karbohidrat? Okay, tengok grafik bawah ni lah. Okay, ibarat 4 hingga 6 biji kurma, 2 sudu kismis, 2 pisang sederhana, ataupun kalau dalam bentuk suplemen boleh dapatkan gel ni. Okay, selalu orang yang lari maraton dan juga orang yang berbasikal akan ambil ni lah. Takkanlah orang tengah kayuh basikal nak kupas pisang, nak makan ataupun nak cedok kismis dengan sudu. Tak, mereka lebih prefer ambil dalam bentuk gel. Dan lebih terkawal lah berapa banyak kalori, berapa banyak gram karbohidrat, berapa elektrolit yang ada, semua dah kontrol dalam gel ni. Dan untuk post exercise, basically makan macam biasa, makan benda yang lengkap, makan yang ada karbohidrat, protein dan juga fiber. Sebab apa? Protein untuk kita nak repair balik otot yang kita exercise tadi. Tak kisahlah, tidak semestinya pergi gym, angkat barbell semua tu baru makan protein. Tidak, even anda jogging, berzumba, tabata semua tu, anda still gunakan muscle dan otot tersebut masih memerlukan protein yang lebih sedikit untuk proses repair. Dan karbohidrat, kenapa karbohidrat ni sangat penting adalah untuk gantikan semula simpanan glycogen yang anda telah gunakan ketika senaman tadi dan cecair untuk gantikan kehilangan air. Kalau boleh, kalau yang rajin tu, cuba timbang berat badan anda sebelum dan selepas exercise. Kalau berat badan anda 60 kg sebelum exercise, selepas exercise berat badan anda 59 kg, actually itu tidak begitu bagus. Sebab apa? Anda telah kehilangan 1 kg air. Maksudnya anda tidak minum air yang secukupnya untuk gantikan apa yang hilang tersebut lah. Jadi kalau boleh, berat badan sebelum dan selepas exercise tu tidak begitu ketara perbezaannya. Kalau boleh sama je. Itu bermaksud anda telah gantikan air yang anda telah hilang melalui peluh. Okay, and then membantu dalam proses pemulihan. Okay, ada yang tanya, Coach, betul ke selepas exercise dalam tempoh 30 minit saya perlu terus makan? Actually, it depends. Kalau anda betul-betul rasa tidak bertenaga, lepas exercise rasa nak pitam, rasa pening kepala, rasa memang betul-betul kurang energi, boleh ambil makanan yang lebih segera, sama ada minuman yang mengandung gula ataupun light snacking, sama ada sandwich, buah. Tapi kalau anda rasa okey je lepas exercise, boleh ambil hidangan yang lebih lengkap dalam tempoh 2 jam. Satu lagi mitos yang popular dalam kalangan fitness iaitu kita wajib ambil protein 30 minit selepas bersenam. Kalau tak ambil protein 30 minit selepas bersenam, protein tersebut tidak akan digunakan untuk repair dan membina otot dalam badan kita. Okay? Itu adalah mitos. Apa yang lebih penting adalah dalam sehari kita mendapat protein yang secukupnya. Kita mencapai target. Tidak semestinya diambil 30 minit selepas exercise. Okay? Okay, hidrasi ataupun hydration, komponen yang penting dalam lean body mass ataupun GSIM lean kita. Penting untuk mengawal suhu badan, mengekalkan isi padu darah dan fungsi badan yang lebih menyeluruh. Okay? Antara faktor yang boleh mempengaruhi kehilangan air adalah suhu persekitaran. Jadi kalau yang exercise outdoor tu akan lebih hilang air. Jadi pastikan anda bersedia bawa botol air yang lebih besar. Kelembapan persekitaran, of course di Malaysia ni persekitaran kita lembap, sebab tu kita mudah untuk berpeluh. Intensiti senaman, kalau yang high intensity, tinggi heart rate,
Okay, buat Tabata lebih banyak akan anda berpeluh. Tak fitness, okay, untuk tak fitness ni actually orang yang lebih fit akan berpeluh dengan lebih. Sebab apa? Orang yang lebih fit ni mereka mempunyai sistem penyejukan badan yang lebih efisien. Maksudnya mereka akan berpeluh dengan lebih supaya badan mereka akan lebih mudah untuk sejuk. Durasi of course lebih lama anda exercise, lebih banyak hilang air, dan saiz badan orang yang berbadan besar lebih banyak akan kehilangan air sebab saiz permukaan kulit yang lebih luas. Okay, jadi macam mana kehilangan air berlaku? Okay, apabila kita bersenam, kita bukan saja hilang air melalui perpeluhan, tetapi apabila kita bernafas pun kita akan hilang air sebab ada wap air. Okay, fluid loss, apabila kita kurang air, darah kita akan menjadi lebih pekat. Okay, air ni adalah salah satu mekanisme untuk mengawal kepekatan darah. Jadi apabila darah menjadi lebih pekat, pengedaran darah pun menjadi lebih perlahan. Anda boleh bayangkan air kosong dengan madu. Okay, madu lebih pekat dan dia bergerak dengan perlahan. Jadi apabila darah menjadi lebih pekat, darah menjadi lebih perlahan, pengedaran nutrien pun menjadi lebih perlahan. Jadi badan anda, otot anda nak dapatkan gula untuk tenaga tersebut pun jadi lebih perlahan. Sebab tu itu antara penyumbang kepada anda rasa kurang gula dalam darah, hypoglycemia tersebut, rasa kurang bertenaga, rasa nak pitam. Okay, salah satu penyebabnya adalah kurang air. Dan selain daripada itu, apabila darah menjadi lebih pekat, macam saya ada cakap tadi, jantung memerlukan daya yang lebih untuk pump darah tersebut untuk edarkan dia. Jadi tenaga yang diperlukan tu lebih, daya yang lebih, jadi heart rate kita pun akan meningkat. Okay, masa receive less fuel, otot kita akan terima kurang tenaga dan itu yang kita rasa sebagai letih, tak boleh go, kurang energi. Okay, itu antara mekanismenya yang dijelaskan dengan cara yang mudah. Jadi apa yang akan berlaku kalau kita dehydrated? Kalau hilang 2% daripada jumlah cecair dalam badan, okay, itu adalah mild dehydration. Kita akan rasa simptom-simptom biasalah, dahaga, hilang selera, sakit kepala, pening, otot lemah dan kurang prestasi. Kalau 5%, simptom dia lebih teruk, seperti heart rate kita akan meningkat, kurang berpeluh, sebab apa? Air pun dah tak cukup untuk sejukkan badan, peluh pun akan kurang, dan apabila peluh kurang, suhu badan pun akan meningkatlah. Kita rasa lebih panas dan kita pun lebih mudah kena cramp. Sebab apa? Keseimbangan elektrolit dalam badan pun dah jadi tak betul. Kena cramp, sakit kepala, pening, rasa berdenyut, rasa menyucuk, dan lebih teruk kalau 10% kehilangan air dalam badan, itu adalah severe dehydration. Boleh rasa simptom-simptom seperti kejang otot, muscle spasm, muntah, nadi yang sangat laju, penglihatan kabur. Sebab apa? Penglihatan kabur, darah nak sampai ke mata pun sangat sukar, jadi boleh menyebabkan penglihatan kabur. Nak kencing pun sakit, confusion, kekeliruan, sukar bernafas, sawan, sakit dada dan pengsan. Dan kalau tidak diberi rawatan yang segera, dehydration ni boleh menyebabkan kematian. Sebab tu kalau boleh jangan rasa dahaga baru pergi minum. Kalau boleh minum tu secara konsisten, secara berterusan. Sebab apa? Kalau dah start rasa dehydrated tu, bermaksud kita sudah kehilangan air yang agak banyak lah. Okay, boleh dikatakan 2%. Jadi macam mana kita nak menilai tahap hidrasi? Ada 4 cara yang saya nak kongsikan. Pertama sekali, yang paling mudah yang disarankan untuk semua orang nilai adalah melalui warna air kencing. Simple je, tengok warna air kencing untuk melihat tahap hidrasi masing-masing. Kalau boleh, target yang warna jernih ataupun kuning pudar. Yang kedua, tadi saya ada cakap, iaitu kira peratusan berat badan turun. Okay, kalau boleh, berat badan sebelum anda bersenam sama dengan berat badan selepas bersenam. Kalau kurang tu, bermaksud anda kurang air, dan kalau lebih daripada 2%, itu menunjukkan anda dehydrated dan boleh kurang prestasi. Maksudnya memang akan impact performance anda. Okay, macam mana ini boleh memudaratkan? Contoh, anda dehydrated, lepas tu exercise,
body combat, zumba, tabata, anda tak boleh fokus, anda kurang energi, tiba-tiba anda tersalah langkah, anda step, kaki anda terplay out sikit, okay? Anda silap pijak, kemudian injured, ada muscle tear, bukan muscle tear lah, ada injured pada tendon. Jadi itu macam mana dehydration ni boleh menyebabkan kecederaan yang lebih teruk, bukan sekadar rasa tak larat je. Yang ketiga, urine specific gravity, iaitu menggunakan alat ni. Okay, alat ni adalah refractometer. Yang ni selalunya digunakan ni lah oleh pegawai sports nutritionist untuk kira tahap hidrasi secara lebih detail. Sebab apa? Kalau ikut warna ni, dia agak subjektif. Mungkin orang lain nampak warna yang jernih, tapi mungkin orang lain nampak kuning yang lebih pekat. Okay? Dia subjektif. Tapi bila ada alat refractometer ni, dia memberikan tahap hidrasi yang lebih objektif. Dan sweat rate assessment ni ibarat macam kira-kira ni, tapi lebih detail. Kenapa lebih detail? Dia akan kira berapa banyak peluh yang akan hilang dalam seminit. Lepas tu dia kira berapa tempoh senaman, berapa suhu persekitaran. Okay, jadi sweat rate assessment ni lebih detail dan lebih kepada atlet lah yang akan kira. Okay, atlet marathon, triathlon, Ironman, semua tu. Okay, soalan daripada Kak Wani, post strength workout waktu malam ambil protein alone cukup tak? Ke ambil carbs juga? Kalau exercise yang agak memenatkan, contohnya exercise 45 minit, 60 minit, sebaiknya ada juga sedikit sumber karbohidrat. Contohnya kalau buat protein shake tu, maybe tambah pisang, tambah buah, blend sekali, kemudian minum. Ada juga sumber karbohidrat, sebaiknya lah. Sebab untuk isi semula simpanan tenaga glycogen yang kita telah gunakan. Tapi kalau senaman yang ringan-ringan, senaman yang tidak begitu memenatkan, contohnya senaman di gym, angkat weight sahaja yang tidak memerlukan banyak tenaga, tak wajib lah saya katakan untuk ambil karbohidrat tu. Tapi digalakkanlah. Okey, jenis minuman. Apa yang disarankan, apa yang bagus, apa yang tak bagus. Kalau senaman anda kurang daripada 45 minit ataupun sejam, okay, less than 45 to 1 minute, kalau boleh, air kosong. Dan memang sebaiknya air kosong pun. Macam saya cakap tadi, kalau sekadar brisk walk 30 minit, anda minum air 100+, dia dah jadi macam tak perlu pun sebenarnya. Okay, minum air 100+, dapat 150 kalori, anda brisk walk tu baru burn 100 kalori, jadi dia in the end, kalori bertambah daripada senaman, bukan berkurang. Okay, tapi di mana minuman sukan ni macam 100+, Gatorade, Revive ni boleh membantu adalah kalau senaman yang melebihi 45 hingga 60 minit. Kalau senaman lebih daripada tempoh tersebut, dia boleh membantu sebab apa? Dia mengandungi elektrolit ataupun garam-garam. Jadi apabila kita berpeluh, kita akan kehilangan elektrolit. Jadi sangat penting untuk kita gantikan semula elektrolit tersebut. Antara punca cramp actually adalah disebabkan oleh kekurangan elektrolit. Sebab tu penting untuk mengelakkan cramp dan juga untuk pastikan kita rasa lebih bertenaga. Dan kenapa air 100+ ni, air Gatorade ni mengandungi gula? Actually itu boleh membantu. Okay? Kenapa dia mengandungi gula adalah dia memberikan karbohidrat supaya memberikan tenaga untuk senaman yang berpanjangan. Macam saya cakap, lebih 45 ataupun 60 minit boleh dapat benefit daripada minuman sukan ni. Namun cordial, contohlah ada yang nak buat minuman sukan sendiri, dia buat minuman sirap, air gula, itu actually tidak sesuai semasa bersenam. Sebab apa? Kalau kandungan gula yang terlalu tinggi, actually itu boleh mengganggu proses penyerapan air. Jadi kita lebih sukar untuk serap air, jadi kita lebih cenderung untuk dehydration. Manakala kalau air yang mengandungi kafein, sama ada air kopi, air teh, air koko ataupun air lain yang mengandungi kafein, itu actually bukan semasa bersenam, tapi sesuai diambil sebelum bersenam, 1 jam sebelum exercise. Sebab apa? Kafein ni
memang terbukti dapat membantu dalam prestasi, dapat improve performance, kita rasa lebih bertenaga. Dan juga untuk orang yang nak kurus tu, actually caffeine pun ada slight benefit untuk tingkatkan metabolisme supaya apabila kita exercise tu kita akan burn lebih kalori lagi. Jadi boleh membantulah. Okay. Siapa yang boleh minum kopi, siapa yang boleh minum teh, recommend lah untuk ambil sebelum exercise. Boleh improve performance, boleh improve dari segi calories burn. Tapi toleransi bergantung kepada individu. Ada orang yang minum kopi akan rasa kesan sampingan seperti nadi laju, kepala berdenyut, pening kepala, tak boleh tidur. Jadi kalau anda tergolong daripada yang sensitif terhadap kafein, tidak digalakkanlah untuk ambil. Yes, Coach Hisham suka kopi. Saya pun suka juga kopi. Buat bean sendiri and then inilah minum, better daripada Nescafe pada pendapat saya. Okay, energy drink. Apa beza energy drink dengan minuman berkafein ni? Selain daripada kafein, minuman tenaga ni juga boleh mengandungi bahan tambahan seperti B vitamin, taurine, ataupun dia gantikan gula dengan pemanis, guarana. Jadi dia macam kafein dan benda-benda lain. Kandungan gula dia juga agak tinggi. Jadi dia tidak sesuai diambil semasa dan selepas sebab kandungan gula yang tinggi lebih kepada pengambilan sebelum exercise, namun bergantung kepada situasi. Kalau senaman 30 minit saja, tak berbaloi lah nak ambil kafein yang tinggi gula ni. Dia lebih kepada senaman intensiti tinggi dan tempoh masa yang lama. Okay, ini adalah infografik yang mudah. Okay, kita akan masuk kepada part yang seterusnya, second part, iaitu berkenaan dengan supplement and ergogenic aids ataupun suplemen dan bantuan ergogenik. Okay, kita akan break 1 minute. Kalau ada soalan daripada first part tu, boleh saja tinggalkan di ruangan komen. Okay, so far harapnya semua agak jelas daripada perkongsian awal tadi. Simple je pemakanan sukan ni. Jadi harapnya anda dah tahulah apa yang nak makan sebelum bersenam, semasa bersenam dan juga selepas, dan harapnya menjawab persoalan tu. Kalau rasa tak bertenaga dan tempoh yang singkat sebelum exercise, better untuk makan ke better untuk biar berlapar? Jadi anda dah tahu better untuk makan, tapi makan benda-benda yang ringan sahaja supaya tidak terlalu membebankan penghadaman tapi masih membekalkan tenaga untuk selamat anda. Sebab tu pisang. Kenapa pisang antara makanan yang popular, antara buah yang popular? Sebab dia membekalkan tenaga yang banyak, mudah dihadam, dan satu lagi benefit kepada pisang adalah dia mengandungi elektrolit. Dia mengandungi mineral elektrolit yang boleh membantu lagi ketika exercise. Macam mana nak lose weight fast? Any tips? Okay, lose weight fast. Nak fast macam mana tu? Lebih sekilo dalam seminggu? Kalau lebih sekilo dalam seminggu, itu agak banyak penurunannya. Oh, saya off camera eh? Sorry, tak perasan. Thank you Coach Hisham untuk bagi tahu. Tak perasan pun tak buka kamera. Sorry eh. Okay, macam mana nak lose weight fast? Actually saya pun tak recommend untuk lose weight begitu cepat. Better slow and steady, tapi benda yang paling utama adalah untuk calorie deficit, mengawal kalori harian. Okay, jadi kalau nak lose weight dengan lebih cepat, basically anda punya calorie deficit tu perlu lebih besar sikit lah. Tapi kalau nak fast sangat, memang tak recommend lah. Untuk penurunan berat badan yang sihat, untuk seminggu adalah 500 hingga 1 kilogram saja. Tapi nak lebih efisien turun berat badan, anda perlu kira kalori lah. Maksudnya kalau nak lebih efisien, mungkin diet suku-suku separuh tu anda boleh guna, tapi nak lebih tepat anda kena kira kalori harian lah. Jadi terpaksa guna apps seperti MyFitnessPal ataupun ada penimbang makanan supaya anda lebih tepat untuk mengira kalori harian. Okay, kalau sekadar anggar kalori, kawal portion saja, boleh turun berat badan, tapi maybe lebih perlahan lah.
Okey, air kelapa okey tak coach? Sekejap saya ada problem sikit dengan kamera. Okey, air kelapa okey tak coach? Soalan yang sangat bagus. Air kelapa adalah antara sumber minuman elektrolit yang bagus, yang natural. Sebab dalam air kelapa pun ada sodium, ada dia punya mineral potasium, magnesium. Sebab tu di antara, dan juga ada gula sedikit. Jadi anda boleh ibaratkan air kelapa ni sebagai minuman isotonik semula jadi. So, sangat bagus. Memang disarankan untuk ambil selepas workout lah sebagai minuman ganti elektrolit dan juga ganti gula. Sama ada semasa atau selepas lah. Suggest amount of caffeine pre-workout. 1 cup of coffee okey ke? Untuk yang ni nanti dalam bab caffeine saya akan explain dengan lebih lanjut. Okey. Kalau macam tu saya akan sambunglah second part, suplemen dan bantuan ergogenik. Okey, suplemen ni adalah suplemen makanan merupakan produk bertujuan untuk suplemen. Okey, perkataan itu sendiri adalah suplemen. Jadi apabila sebut suplemen ni, dia bukanlah pengganti makanan, bukanlah kalau ambil ni dia boleh improve secara signifikan, boleh menyihatkan anda. Tetapi suplemen ni anda perlu fikir dia adalah hanya sikit saja. Kalau piramid tu, dia di hujung je, dia di puncak piramid yang kecil itu saja. Jadi pemakanan dan senaman yang bagus itu adalah yang paling utama. Suplemen ni membantu sikit saja. Boleh didapati dalam pelbagai bentuk, dan suplemen ni boleh didapati daripada semula jadi ataupun sintetik. Dan suplemen ni tidak boleh membetulkan gaya pemakanan yang tidak sihat. Tak kisahlah kalau anda tak jaga pemakanan, ambillah suplemen apapun, memang tak akan membantu dan membazir duit je. Untuk bantuan ergogenik pula, dia adalah bahan ataupun alat yang boleh membantu meningkatkan prestasi fizikal ketika bersukan, dan dia dibahagikan kepada 5 kategori: mechanical, psychological, physiological, pharmacological, dan bantuan nutritional. Dan untuk bantuan ergogenik dan juga suplemen ni, dia ada kelas yang berbeza. Ada yang selamat dan berkesan, ada yang bahaya dan memudaratkan. Kalau anda seorang atlet, kalau ambil benda ni boleh di-ban lah, boleh diharamkan, boleh ditendang keluar daripada sukan tersebut, maybe sampai 5 tahun ataupun selama-lamanya. Okay, maybe ada pernah baca berita atlet sekian-sekian telah ditangkap doping. Doping tu adalah dia ditangkap mengambil bahan yang terlarang lah. Jadi apa yang dikira sebagai benda terlarang, okay, ini adalah daripada Australian punya classification. Jadi anda pun boleh tengok dan mempelajari. Untuk group A ni adalah suplemen yang berkesan dan selamat. Jadi sports drink 100 plus nak ambil tak ada masalah, sports gel, sports bar, electrolyte supplement, protein, tak ada masalah untuk ambil. Memang selamat, memang berkesan. Okay, ini adalah sports food lah, makanan. Jadi fungsi dia adalah untuk membekalkan tenaga serta membekalkan makronutrien, sama ada karbohidrat ataupun protein. Untuk medical, iron, kalsium, multivitamin, semua ni boleh ambil. Probiotics, okay, performance supplement, benda yang boleh membantu prestasi sukan. Okay, caffeine. Sebab tu saya cakap kalau boleh minum kopi, memang disarankanlah caffeine, beta-alanine, bicarbonate, beetroot juice, creatine, glycerol. Okay, untuk bahagian yang berikutnya saya akan cover caffeine, bicarbonate, beetroot, creatine. Okay, untuk grup B adalah suplemen yang selamat, tapi keberkesanannya diragui lah. Tapi kalau nak ambil pun tak ada masalah. Contohnya food polyphenols. Food polyphenols ni adalah compound yang didapati dalam tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan. Itulah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sayuran. Tapi antara yang paling tinggi dengan polyphenols adalah cherries, berries, blackcurrants. Jadi kalau nak ambil tu tak ada masalah. Dia tinggi antioksidan dan boleh membantu dalam recovery anda di samping untuk kesihatan. Okay, selain daripada itu, ada fish oil, seperti zinc, BCAA, vitamin C. Okay, ini grup A dan grup B ni benda yang boleh ambil, tak ada masalah.
Okey, grup C ni dia selain daripada grup A, B, D. Okey, grup D ni adalah suplemen yang diharamkan, yang berbahaya. Kalau seorang atlet ditangkap, anda akan diharamkan dalam sukan tersebut, di-ban. Manakala untuk orang biasa, jangan fikir untuk ambil sebab dia boleh memberi kesan yang negatif terhadap kesihatan. Okay, ini adalah suplemen seperti steroids, seperti SARMs, okay, yang benda-benda yang membantu untuk anda ni lah, untuk membina otot dengan lebih cepat, lebih pantas, lebih kuat. Okay, ini adalah suplemen yang diharamkan dan berbahaya. So, jangan ambil. Okay, tadi saya ada sebut tentang ergogenic aids. Dia ada beberapa kategori dia. Okay, mechanical, psychological, physiological, pharmacological, nutritional. Okay, untuk mechanical ni adalah seperti kasut. Kalau pergi gym tu boleh nampak dia pakai apa, lifting belt, strap, semua ni. Ini benda yang dibolehkan. Tapi actually, tahukah anda, ada pakaian, ada kasut yang diharamkan. Contohnya, baju renang laser ni, LZR ni, dia memberikan advantage yang tidak adil kepada peserta lain sebab baju renang ni dia sangat licin, jadi atlet renang ni boleh berenang dengan lebih laju. Jadi pada satu tahap swimsuit ni diharamkan. Okay, ni adalah Nike. Tak ingatlah nama dia apa, Alphafly ke Venomfly ke apa tak. Tapi dia memberikan advantage kepada pelari yang tidak adil. Kenapa tak adil? Contohnya, atlet ni dia disponsor oleh Nike. Bolehlah pakai. Tapi atlet lain ada sponsor Adidas, ada sponsor Asics. Dia tak boleh pakai. Jadi, advantage lah kepada yang boleh pakai ni. Okay, anda tengok design pun sangat unik. Dia boleh membantu berlari dengan lebih lama dan lebih jauh. Sebab dia ada carbon plate. Bukan satu je carbon plate, dia ada dua. Dalam ni ada ibarat plate lah yang berfungsi sebagai spring. Okay, untuk psychological, ini pun anda boleh apply macam mana? Kalau pergi gym, sambil exercise dengan lagu, lebih fokus, lebih bersemangat. Ini adalah psychological ergogenic aids. Ataupun sebelum pergi gym, sebelum exercise, sebelum pertandingan, anda buat visualization di mana anda fikir, di gym nanti apa yang aku nak buat? Berapa banyak exercise yang aku nak buat? Berapa banyak reps? Aku akan berikan yang terbaik. Itu adalah visualization yang memang terbukti dapat membantu prestasi individu. Next adalah physiological. Okey, benda topeng apa yang dipakai ni adalah topeng oxygen restriction. Dia menghadkan kemasukan oksigen. Okey, apa yang berlaku adalah apabila kita exercise dalam keadaan kurang oksigen, badan kita akan menjadi lebih efisien untuk gunakan oksigen pada masa yang akan datang. Okay, selain daripada pakai topeng ni, antara satu kaedah lagi yang lebih popular adalah bertraining, bersukan, bersenam, berlatihan dalam keadaan oksigen rendah. Di mana anda dapat oksigen rendah ni adalah di kawasan bukit dan gunung. Okay, itu dinamakan sebagai altitude training, di mana mereka berjoging, berbasikal di bukit dan gunung di mana oksigen lebih nipis, dan apabila mereka turun balik ke kawasan biasa, ke sea level, badan mereka ibarat dapat bekalan oksigen yang sangat banyak, boleh gunakan untuk improve performance. Okay, itu adalah satu faktor menarik. Okay, altitude training. Namun, perkara yang sama boleh dilakukan melalui blood doping. Blood doping di mana darah diambil, diasingkan, dan dalam darah tersebut mereka masukkan sel darah merah yang tumpat dengan oksigen, dan darah tersebut injek balik masuk dalam atlet. Jadi darah mereka akan mendapat hasil yang sama ibarat mereka pergi altitude training. Tapi ini diharamkanlah. Okay, next adalah pharmacological. Pharmacological ni ibarat dadah lah. Okay, kalau anda nak tahu, caffeine adalah dadah perangsang paling popular di dunia. Yes, kopi dan teh tu dikira sebagai dadah, tapi dadah yang boleh katakan sebagai selamat lah. So, caffeine, kreatin, manakala kalau dadah yang diharamkan, itu adalah seperti steroid, SARMs dan sebagainya. Dan bukan atlet yang
angkat berat saja, atlet yang berotot saja ambil benda yang terlarang. Kalau anda nak tahu, beta blockers ni adalah ubat yang dapat menenangkan anda, dapat kurangkan heart rate anda. Sukan apa yang boleh mendapat benefit? Seperti sukan memanah. Okay, mereka punya tangan tu, mereka perlu steady, mereka perlu kontrol pernafasan, mereka perlu relax, dan ubat beta blocker ni akan membantu mereka jadi lebih relax dan fokus. Okay, bukan sukan angkat berat saja yang ada isu doping. Okay, dalam semua sukan ada saja cara untuk menipu ataupun advantage yang tidak adil. Okay, nutritional supplement ni adalah seperti protein, multivitamin dan mineral, fish oil dan sebagainya. Okay, untuk protein, antara suplemen paling popular dalam kalangan fitness, tak kisahlah pergi gym ke, orang biasa ke, ataupun yang tak exercise pun, kadang mereka ambil protein sebab protein ni boleh membantu dalam pengawalan berat badan. Tapi dia tak adalah kalau kita ambil ni boleh bina otot dengan lebih ke apa ke, dia sekadar protein. Maksudnya kalau kita nak ambil protein daripada sumber harian seperti telur, ayam, daging, tak ada masalah. Protein ni hanya untuk memenuhi keperluan harian sahaja. Sebagai contoh, Abu, seorang yang aktif, Abu rajin pergi ke gym, jadi keperluan protein harian Abu adalah 100 gram protein dalam sehari. Banyak tu 100 gram. Okay, kalau nak sebagai perbandingan, 6 gram protein adalah daripada sebiji telur. 31 gram protein adalah daripada 100 gram dada ayam. Okay, banyak tu nak capai. Jadi Abu dia muak nak makan telur, nak makan susu, nak makan dada ayam je setiap hari. Okay, cepat kenyang, muak. Jadi mungkin Abu dapatkan 80 gram, 80, maybe dia dapat 60 gram protein daripada telur, daripada benda-benda harian tu, tapi lagi 40 gram dia suplemen daripada whey protein. Itu antara penggunaan yang betul, bukan ambil sekadar ambil tapi tidak berilmu. Okay. Jadi whey protein pun kalau nak tahu actually diperbuat daripada susu. Susu segar. Dalam proses penghasilan keju, enzim telah ditambah. Apabila ditambah, dikacau, jadi apa yang berketul itu adalah keju, cheese, manakala cecair sampingan, bahan buangan daripada penghasilan keju itu adalah whey. Dan whey itu akan diproses jadi serbuk, tambah perisa, dan itu adalah suplemen whey protein. Jadi whey protein ni actually diperbuat daripada susu sahaja. Dan kenapa dia murah? Sebab sekadar bahan sampingan daripada proses penghasilan keju. Okay, and then ada juga pelbagai jenis whey concentrate, isolate, hydroxylate. Ini adalah pemprosesan dia lah, di mana whey isolate ni kebanyakan lemak dalam whey protein tu telah dibuang, jadi dia lebih tinggi protein percentage dan juga lebih kurang kalori. Casein ni adalah protein yang lain, dia lebih slow absorbing, lebih perlahan diserap. Jadi casein ni disarankan untuk ambil pada waktu malam lah, di mana penyerapan dan absorption of the amino acid tu lebih perlahan. Jadi sepanjang kita tidur, sepanjang itu protein akan diserap. Manakala kalau yang jenis vegetarian ataupun vegan, ada saja sumber suplemen protein, iaitu diperbuat daripada kekacang ataupun soya. Soya lah yang paling popular. Sebab apa? Soya ni antara segelintir sumber protein tumbuhan yang lengkap. Yang lengkap ni bermaksud mengandungi kesemua essential amino acid. Okay? Kalau tumbuhan yang lain, mostly protein dia tak lengkap. Maksudnya mungkin mengandungi 4 ataupun 5 sahaja amino acid essential. Tapi untuk soya antara sumber complete protein daripada tumbuh-tumbuhan. Okay, macam mana anda nak tahu keperluan protein harian? Basically dia ada banyak panduan, okay, dan juga banyak range. Untuk orang yang bersenam biasa, anda boleh ambil 1.0 hingga ke 1.2 gram protein per kilogram berat badan. Jadi kalau orang yang 60 kilogram, ambil nilai 1, jadi 60 gram protein lah keperluan harian. Manakala yang lebih aktif, yang lebih mencuburi angkat berat, pergi gym, banyak gunakan otot, mungkin nilai itu lebih tinggi.
Okay, contohnya kalau kita ambil resistant athlete, ni 1.4. Jadi 60 kg kali dengan 1.4 itu adalah keperluan protein harian. Okay. Range dia berbeza mengikut tahap anda, mengikut komposisi badan anda. Tapi selamat ataupun tidak, actually selamat. Kalau anda pernah dengar yang orang cakap protein yang tinggi menyebabkan kerosakan buah pinggang, itu lebih kepada mitos, di mana saya explain dalam kelas yang ketiga saya, iaitu mitos-mitos pemakanan. Kalau anda seorang yang sihat, yang tidak mempunyai masalah buah pinggang, pengambilan protein yang lebih sedikit itu tidak akan memudaratkan. Okay? Kalau nak tahu lebih lanjut tentang penjelasannya, boleh saja pergi YouTube saya, Coach Aizat, kemudian cari rakaman kelas pemakanan yang ketiga. Saya akan explain dengan lebih lanjut. Jadi, secara kesimpulannya, penggunaan suplemen protein ni hanya diperlukan jika anda sukar untuk mencukupkan keperluan protein harian. Kalau anda rasa muak makan ayam, makan telur, makan susu, jadi suplemen protein ni boleh membantu. Sebagai perbandingan, 1 biji telur 6 gram protein, manakala 1 scoop whey protein ni dah boleh memberikan sebanyak 20 gram protein. Sangat-sangat mudah dan lebih membantulah. Tapi protein hanyalah protein. Pengambilan yang berlebihan, yang terlalu tinggi pun tidak akan menyebabkan otot anda membesar dengan lebih cepat. Okay. Next, caffeine. Caffeine, natural stimulant paling popular di dunia. Ada dalam kopi, teh, kakao, guarana, yerba mate. Berfungsi untuk menghalang kesan adenosin, sebuah neurotransmitter yang merehatkan otak dan membuatkan anda rasa lebih penat. Okay, kalau nak tahu macam mana fungsi dia, okay, ini adalah adenosine receptor pada otak kita. Kalau adenosin masuk dalam reseptor ni, itu yang membuatkan kita rasa mengantuk. Tapi kalau kita ambil kafein akan menghalang reseptor ni, jadi adenosin ni dia tak boleh masuk, jadi itu membuatkan kita rasa tidak mengantuk, tidak penat. Dia menghalang kesan kita rasa penat. Jadi dia bukan memberikan kita energi yang lebih, tetapi dia sekadar melewatkan ataupun menghalang kita daripada rasa penat. Dia ibarat macam kita ambil painkiller lah, tapi daripada kita tahan rasa sakit, kita tahan rasa penat. Okay, ekstrak kafein digunakan dalam bantuan ergogenik, iaitu dalam bentuk suplemen lah. Okay, apabila kita ambil kafein, membuatkan kita rasa lebih fokus, lebih alert, meningkatkan prestasi dan juga meningkatkan metabolisme ataupun pembakaran tenaga. Namun individu yang sensitif perlu awas dengan kesan kafein. Okay, itu yang saya cakap. Kalau ada orang yang minum kopi boleh rasa kesan seperti kadar nadi yang tinggi, pening kepala, otak berdenyut, berpeluh, tidak boleh tidur, untuk anda tidak digalakkanlah untuk ambil kafein. Jadi penggunaan kafein sangat digalakkan bagi yang tiada masalah. Tidak semestinya dalam bentuk suplemen, even minum kopi sebelum pergi senaman pun boleh membantu. Dan toleransi terhadap kafein akan dibina. Jadi kalau anda minum kopi setiap hari, ambil kafein kerap, disarankan untuk diload di mana selama 7 hingga 12 hari anda tidak minum kafein. Okay? Supaya nak reset balik kita punya sensitivity terhadap kafein. Sebab tu antara kesannya apabila toleransi ni dibina, ibarat first time kita minum secawan kopi dah rasa efek. Next time kita minum secawan tak rasa apa. Kita perlu minum 2 cawan baru rasa efek. Kemudian perlu minum 3 cawan, minum 4 cawan untuk rasa kesan yang sama. Itu bermaksud badan anda sudah ada toleransi terhadap kafein. Jadi macam mana nak reset balik adalah dengan anda berhenti minum kafein selama seminggu ataupun lebih sedikit untuk reset balik sensitivity tersebut. Jadi banyak mana nak minum kafein. Okay. Saya cerita pre-workout dulu. Okay, pre-workout ni dia dalam bentuk suplemen di mana ekstrak kafein tu ditambah dengan bahan lain seperti amino acid, B vitamins, natric oxide, kreatin, perisa dan pemanis. Memang betul dapat meningkatkan prestasi sukan sebab kandungan kafein yang lebih tinggi, dan kadang ada juga bahan lain yang boleh improve performance selain daripada kafein. Jadi sama seperti kopi tu, kalau yang boleh minum tak ada masalah, namun disebabkan kandungan kafein yang lebih tinggi, disarankan untuk mula dengan dos ataupun
jumlah yang lebih kecil lah, supaya anda tidak ada side effect yang tidak diingini. Jadi berapa banyak caffeine dalam sehari yang kita boleh ambil? Recommended daily limit adalah 400 mg. Okay, 400 tu banyak mana boleh tengok pada gambar rajah di bawah. Dan kalau anda ambil 50 hingga 100 mg pun dah cukup untuk memberikan benefit dari segi prestasi. Namun nilai dia tidak begitu tepat sebab lain orang lain sensitivity terhadap kafein. Jadi untuk jawab persoalan Kak Wani tadi tu, suggested amount satu cawan kopi pun sudah memadai. Satu cawan kopi pun dah cukup kafein untuk memberikan manfaat prestasi. Okay? Secawan kopi boleh mengandungi sehingga inilah 95 ataupun 100 dan dah memang cukup pun. Okay, next suplemen adalah kreatin. Kreatin ni bukan benda yang dicipta dalam amal je. Actually, kreatin ni boleh dijumpai secara semula jadi dalam sel otot, digunakan untuk memberikan tenaga eksplosif dan juga high intensity, meningkatkan tenaga bagi senaman high intensity dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan pertumbuhan otot. Okay. Macam mana saya nak explain kreatin ni boleh membantu? Okay, kita ada sistem tenaga manusia, human energy system. Kita ada 3 jenis. Pertama adalah phosphagen. Phosphagen ni adalah tenaga yang sangat pantas, 8 hingga 10 saat, dan tenaga yang digunakan adalah daripada kreatin fosfat. Okay. Ataupun ATP-CP lah. Untuk tempoh yang lebih pada itu, seminit hingga 2 minit adalah lactic acid system. Itu adalah penggunaan karbohidrat tanpa oksigen, manakala kalau jauh lebih lama seperti lebih daripada 2 minit hingga kita larat lah, itu adalah aerobic system, sistem yang menggunakan oksigen. Jadi awal-awal kita gunakan ATP, kita gunakan creatine phosphate, next kita gunakan lactic acid, dan finally kita gunakan aerobic. Jadi dia saling bertukar. Jadi macam mana suplemen kreatin monohydrate ni boleh membantu adalah dia membantu dari segi tenaga phosphagen ni, tenaga yang eksplosif, tenaga yang serta-merta, contohnya lari pecut, angkat berat. Dan macam mana dia boleh membantu dalam membina otot adalah dari segi, contohnya kalau saya tak ambil suplemen kreatin, mungkin saya boleh angkat berat sebanyak 9 kali. Tapi selepas saya ambil suplemen kreatin, saya boleh angkat berat sebanyak 10 kali. Walaupun satu repetition saja penambahan, tetapi dalam jangka masa yang lama, itu boleh membawa kesan yang signifikan. Sebab tu, kreatin ni antara suplemen yang selamat dan disarankanlah bagi yang nak guna, bagi yang nak dapat benefit. Dan dia juga murah lah. Dan ada juga kajian yang menunjukkan kebaikan kepada kesihatan otak. Okay? Dari segi neurological benefits. Jadi secara kesimpulan, kreatin ni adalah antara suplemen yang berkesan, selamat dan murah. Kajian keselamatannya dari dahulu lagi, dari tahun 1900 lagi, dan memang terbukti berkesan dan berikan manfaatnya sangat sedikit. So tak ada masalah untuk gunakan kalau target anda adalah kekuatan dan pembesaran otot. Ingat, dia benefit untuk tenaga eksplosif seperti lari pecut dan juga angkat berat. Kalau anda bersukan, berbasikal, berjoging, anda takkan, ataupun benefit dia tidak berkesanlah untuk sukan tersebut. So next adalah electrolyte. Okay, electrolyte seperti Iron Plus. Dia adalah suplemen yang mengandungi garam electrolyte, sama ada ditambah dalam air kosong ataupun dibeli secara ready made. Digalakkan bagi aktiviti jangka masa panjang ataupun endurance. Okay, ingat, lebih 45 hingga 60 minit disarankan untuk ambil minuman yang mengandungi garam electrolyte. Sebab apa? Apabila kita perlu, kita kurang garam electrolyte. Okay, apa electrolyte tersebut adalah sodium, magnesium dan juga potasium. Dan salah satu lagi kalsium lah. Tapi kalsium ni jaranglah untuk berlaku kurang electrolyte kalsium. Mostly adalah sodium, magnesium dan potasium. Dan kalau anda baca label nutritional information dan juga ingredients,
pada minuman seperti 100 plus tu anda boleh baca ada sodium, magnesium dan potasium. So electrolytes ni sangat penting bagi mereka yang sentiasa bersukan untuk jangka masa lama 45 hingga 60 minit. Okey, disarankan untuk ambil. Okay, next adalah bicarbonate. Kalau yang selalu baking tu tahulah bicarbonate ni antara bahan yang wajib ada di rumah. Okay, tapi tahukah anda dia juga digunakan sebagai bantuan ergogenik dalam sukan. Okay, macam mana dia berfungsi? Apabila kita exercise, antara bahan sampingan yang dihasilkan adalah lactic acid. Okay, apabila lactic acid terkumpul pada otot, itu yang kita rasakan sebagai otot tersebut tengah burn, tengah kita rasa macam tak boleh nak contract, kita tak boleh nak go sebab otot tersebut acid. Okay, apabila persekitaran otot kita terlalu acid, otot tersebut tidak dapat berfungsi dengan sebaiknya dan kita rasa sakit, sengal dan rasa burn. Tapi macam mana bicarbonate ni boleh membantu adalah dia neutralisekan balik lactic acid tersebut. Okay? Acid akan dineutraliskan dengan alkali dan sodium bicarbonate ni bersifat alkali. Jadi itu antara mekanisme dia yang di-explain dengan cara mudah, okay, untuk neutralisekan balik lactic acid. Dan memang terbukti berkesan. Okay? Ini antara dia, how bicarbonate increases endurance. Dan dia lebih kepada sukan endurance lah, sukan tempoh masa yang lama dia boleh membantu. Tapi antara kesan sampingannya, dia boleh menyebabkan kembung perut dan tidak selesa. Sebab sodium bicarbonate ni apabila kita makan, dia menghasilkan gas karbon dioksida dan boleh menyebabkan kembung perut dan tidak selesa. Meskipun berkesan. So kalau yang nak cuba tu tak ada masalah. Kalau yang boleh mendapat benefit tu. Tapi perlu aware dengan dia punya side effect lah. Next adalah beetroot. Siapa pernah tengok sayur ni ataupun akar ni di pasar raya? Akar beetroot warna merah. Dia keras dan kalau nak prepare tu, kalau nak potong tu, kalau boleh pakai glove. Sebab macam kunyit, dia boleh melekat warna merah tu pada kulit. Beetroot. Jeb pernah tengok. Jadi apa kelebihan beetroot ni? Dia secara semula jadi memang tinggi dengan nitric oxide. Okay? Inorganic nitrates ni apabila kita makan, apabila kita hadam, dia akan ditukarkan kepada nitric oxide dan nitric oxide ni berfungsi untuk membesarkan saluran darah iaitu vasodilation dan improve penghantaran oksigen ke otot. Okay? Apabila darah kita lebih kembang, saluran darah kita lebih luas, lebih lebar, jadi lebih banyaklah darah yang boleh mengalir. Jadi apabila darah yang lebih banyak dapat dialirkan, oksigen kita akan lebih banyak dan pemberian tenaga juga lebih tinggi. Jadi itu akan memberikan manfaat seperti improve blood pressure, support kesihatan otak, penghadaman melawan inflammation dan dari segi prestasi sukan, ia dapat meningkatkan untuk sukan endurance ataupun sukan tempoh lama seperti berbasikal dan maraton. Sebab apa? Kita dapat membekalkan oksigen yang lebih kepada badan kita. Dari segi side effect, okay, saya sendiri pernah rasa, dia rasa tak sedap. Dia rasa macam herbal lah. Itu je dia punya side effect. Dan satu lagi downside, dia agak mahal lah. Untuk mendapat effective dose, anda perlukan beetroot yang banyak dan kos beetroot ni agak mahal lah. So, ini lebih popular dalam orang yang suka lari maraton, suka berbasikal, okay? Tapi tak ada masalah untuk anda cuba dan mendapat benefitnya. Even bukan untuk benefit sukan pun, beetroot ni still ada benefit untuk kesihatan. Okay, next adalah supplement energy. Tak kisahlah energy bar ke, energy gel ke. Basically dia mengandungi makanan ataupun biji rin yang tinggi kalori ataupun kalori yang ditetapkan dan mempunyai ramuan yang dikhususkan. Contohnya protein yang lebih ke ataupun mengandungi kurang kalori, lebih kalori, mengandungi serat yang lebih, tapi fungsi utama dia adalah untuk membekalkan tenaga dan dia mudah dihadam. Jadi lebih popular untuk diambil sebagai pre-workout sebelum exercise ataupun kalau yang berbasikal tu dia ambil semasa exercise. Sewaktu kayuh dia just ambil gel, boleh membekalkan tenaga sebanyak
200 hingga 300 kalori di samping mengandungi elektrolit. Dan ini bukanlah meal replacement, maksudnya guna bila hanya diperlukan. Jadi sesuai untuk sukan endurance ataupun outdoor. Contoh yang pergi hiking, nak bawa makanan apa, nak bawa apa untuk membekalkan tenaga, energy bar ni boleh membantu, sangat membantu untuk memberikan tenaga dengan mudah dan berpanjangan. Okay, next adalah meal replacement. Meal replacement ni, kalau yang kenal produk herba nyawa, produk goncang li, apa lagi, benda-benda macam tu, suplemen macam tu, brand-brand macam tu, itu tergolong dalam meal replacement, iaitu bertujuan untuk menggantikan hidangan utama sebab dia mengandungi kalori dan nutrien yang terkawal. Maksudnya dalam meal replacement tu dah ada karbohidrat, dah ada protein, dah ada fiber, dah ada vitamin dan mineral. Dan ada juga formula meal replacement untuk kondisi kesihatan tertentu. Contohnya orang yang mempunyai kencing manis, orang yang tak boleh ambil garam tinggi, yang tak boleh ambil protein tinggi, itu pun ada meal replacement, tapi itu lebih kepada penggunaan therapeutic diet. Okay. Dia sesuai digunakan untuk individu yang sangat sibuk, tak ada masa nak prepare makanan ni, nak order Grab, nak order Foodpanda pun tak sempat. Jadi sekadar bancuh minum, anda boleh dapatkan energi dan juga nutrien yang cukup lah. Namun begitu, sekarang ni memang sangat popular produk meal replacement ni sebab dipromotkan sebagai satu suplemen untuk kurus, untuk diet, untuk penurunan berat badan. Memang betul boleh turun berat badan. Sebab apa? Sekali minum ni, dia boleh bekalkan 400 kalori tetap dan anda akan rasa kenyang. Sebab apa? Dia tinggi dengan fiber. Tinggi fiber, tinggi protein, anda akan rasa kenyang dengan lebih lama. Namun, saya nak tanya balik kepada anda, boleh ke anda nak minum shake ni setiap hari, ganti breakfast, lunch, dinner pun kadang ada 3 kali sehari. Orang lain boleh makan nasi, boleh makan nasi lemak, ayam goreng, kuih, tapi anda stuck dengan meal replacement ni. Jadi, walaupun berkesan, walaupun boleh membantu, tapi dalam jangka masa yang lama, anda bukan saja hilang banyak duit, tapi anda juga hilang nikmat hidup tu. Tak boleh enjoy dengan makanan kan? Okay? Seperti kita pelajari, boleh saja nak makan nasi ke apa ke dengan syarat bijak mengawal kalori, pastikan badan berada dalam kalori deficit, anda akan turun berat badan, anda akan burn lemak. Tak perlu pun meal replacement yang menggantikan hidangan anda. Bila perlu saja, macam saya cakap, untuk orang yang sibuk, untuk orang yang memang terdesak, untuk orang yang memang tak ada masa, boleh digunakan. Contohnya pergi hiking pun boleh packing meal replacement, minum and then boleh dapat energi untuk gantikan. Tapi bukan untuk penggunaan harian secara long term. Meal replacement. Yes, membazir, mahal. Saya tahu ada je daripada anda yang pernah join program tu. Tahulah berapa banyak duitnya habis. Tapi tak apa. Daripada gunakan duit macam tu untuk beli suplemen meal replacement ni, lebih baik anda gunakan duit tu untuk join program Buka Soal Kurus. Lagi murah, tapi informasi dan juga ilmu pengetahuan yang anda dapatkan tu jauh lebih bermanfaat. Okay, fat burner, popular juga fat burner ni. Dan saya nak cerita, fat burner ni actually ada banyak jenis. Apabila kita sebut perkataan fat burner tu, dia ada banyak kategori. Tapi apa yang saya nak fokuskan adalah yang diluluskan, yang anda boleh beli secara mudah. Okay, dia ada banyak jenis. Ada yang diharamkan, ada yang berbahaya, ada juga yang memerlukan preskripsi doktor, memerlukan doktor prescription. Sebab fungsi dia adalah mengubah metabolisme badan untuk membakar lebih banyak kalori. Itu adalah konsep asas fat burner. Kita makan ni, kita akan burn extra kalori. Namun, untuk produk yang diluluskan, mostly bahan dia adalah kafein. Okay, kafein adalah antara bahan utama dalam fat burner. Capsaicin ni adalah bahan yang didapati dalam makanan yang pedas. Kalau anda rasa pedas tu, mostly disebabkan oleh capsaicin, green tea extract, yohimbin dan bahan-bahan lain. Bahan-bahan lain ni mungkin tidak selamat ataupun mungkin tidak berkesan pun. Tapi kalau anda baca ramuan ni pun, kafein, capsaicin, green tea ni boleh je anda dapat
daripada makanan biasa, bukan suplemen. Contohnya kafein, minum kopi, capsaicin, makan makanan yang pedas sikit, green tea, dah dapat dah. 3 bahan utama dalam fat burner secara semula jadi jauh lebih murah. Okay? Dan memang betul, kafein, capsaicin dan green tea ni membantu meningkatkan metabolisme, boleh membantu dalam pembakaran kalori, namun sedikit saja. Mungkin dapat burn ekstra 50 hingga paling banyak pun 200 kalori sehari lah. Dia dapat burn ekstra kalori saja. Itu je fungsi dia. Dan ini dari segi fat burner, kafein memberikan tenaga, bantu burn ekstra kalori, especially kalau kafein ni bercampur dengan green tea. Okay, bahan dalam green tea, katekin ni apabila bercampur dengan kafein, memang dia dapat boost metabolism, meningkatkan thermogenesis. Thermogenesis ni adalah macam suhu badan kita. Kita rasa lebih panas sebab kita burn extra kalori. Namun efek tersebut sangat sedikit. Calories in, calories out masih lagi utama. Okay, lebih penting untuk anda kawal kalori harian, itu lebih signifikan. Apa maksud saya? Contohnya dalam sehari anda burn 1600 kalori, tapi anda tak jaga pemakanan, anda melantak sampai 2000 kalori. Lepas tu anda ambil fat burner, aku makan banyak tapi aku makan fat burner ni, tak apa. Okay, fat burner bantu extra burn 100 kalori saja. Jadi in the end masih lagi tak capai defisit, malahan kalori berlebihan tu 300 kalori surplus. Jadi naik lagi berat badan meskipun makan fat burner. Okay, fat burner ni membantu sikit saja. So, itu adalah fat burner. Dan saya nak kongsi dia ada banyak jenis. Okay, boleh dibahagikan kepada 4 kategori. Kategori pertama adalah fat oxidation. Ini adalah bahan yang meningkatkan kadar pembakaran lemak untuk digunakan sebagai tenaga, namun dari segi keberkesanannya adalah diragui. Okay, lack strong evidence, maksudnya tiada kajian yang kukuh dapat menyokong penggunaan bahan tersebut. Thermogenics ni adalah fat burner yang meningkatkan metabolisme. Kita rasa lebih panas, kita burn extra calories. Okay, antara yang berkesan kafein, capsaicin. Hunger suppression, kita rasa tak lapar. Basically itu menghalang hormon ghrelin, menghalang hormon yang membuatkan kita rasa lapar. Namun untuk kebanyakannya kurang bukti yang kukuh. Dan yang kategori terakhir adalah nutrient blocker. Dia menghalang penyerapan zat. Contohnya kita makan nasi, tapi nasi tersebut, karbohidrat tersebut tidak diserap oleh badan. Jadi apabila tidak serap, kalori pun kita tak serap lah. Tapi dari segi keberkesanan pun diragui, dan kalau yang berkesan pun boleh menyebabkan gangguan penghadaman. So boleh katakan semua suplemen fat burner ni kalau boleh tak perlulah. Better anda kawal pemakanan dan senaman. Itu pun jauh lebih efektif dan lagi cost efficient. Okay, nak beli suplemen fat burner ni pun bukanlah something yang murah. Okay, ini pun saya petik daripada kajian meta-analisis. Meta-analisis ni diambil pelbagai kajian, dikumpulkan, dibandingkan dan dia membuat satu konklusi. Jadi daripada ini conclusionnya limited evidence, limited benefit, maksudnya manfaat yang sangat terhad apabila kita masukkan suplemen thermogenics ni untuk kurangkan jisim badan dan improve cardiometabolic health. So tak perlu pun suplemen fat burner. Better anda gunakan duit tu untuk perkara lain yang lebih bermanfaat. Yes, betul Sunny Day. Kadang suplemen fat burner ni bukan ada kafein dan juga capsaicin saja. Mostly akan ada benda-benda lain yang boleh memudaratkan kesihatan. Ada pernah tak baca berita, tak silap saya tahun lepas, di mana kopi, minuman kopi larat diharamkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sebab mengandungi bahan yang boleh memudaratkan, mengandungi tak silap saya dia kategori racun terkawal. Racun terkawal ni didapati dalam kopi larat. Kopi apa tah? Kopi cap. Itulah kopi yang kopiah tu yang ada misai semua tu.
diharamkan sebab dia mengandungi bahan yang boleh menyebabkan sakit jantung. Inilah dia bahayalah bahan tambahan. So better kita ambil daripada sumber yang lebih natural. Dan kalau nak ambil suplemen apa pun, tak kisahlah even protein ke, electrolyte ke, 100 plus ke, please selidik dengan lebih dahulu bahan apa yang ada, apa benefit dia, apa side effect dia, dan kalau tak pasti rujuk je lah kepada nutrition ataupun dietitian ataupun coach anda untuk lebih memahami. Jangan nak ambil apa-apa itu kita bedal je, sebab benda itu masuk dalam badan kita, akan diserap oleh badan kita, jadi kita nak yang terbaik. Kita tak nak benda yang boleh ada side effect. Okay, fish oil omega 3 bagus untuk kesihatan jantung, membantu kesihatan mental, kurangkan inflammation, kulit yang sihat dan sebagainya. Dan suplemen omega 3 ni disarankanlah kalau yang kurang ambil sumber omega 3 semula jadi. Kalau yang kurang makan ikan, kurang ambil olive oil, kurang ambil seafood, disarankanlah untuk ambil omega 3. Sebab apa? Dalam diet kita sekarang tinggi dengan omega 6. Omega 6 ni pada kadar yang berlebihan adalah pro-inflammatory, menyebabkan keradangan. Tapi kalau kita ambil omega 3, dia boleh balancekan balik. Jadi nisbah omega 3 to omega 6 yang disarankan adalah 1 to 1. Kalau 1 to 1 ni maksudnya kita seimbang omega 3 dan juga omega 6, dan itu yang terbaik. Namun kalau nisbah kita tinggi, contohnya omega 3 1 to 16 lah, itu tidak bagus sebab itu menggalakkan keradangan dalam badan. So sebab tu kita perlu kurangkan omega 6, kita tinggikan omega 3. Okay, omega 6 ni mostly dalam minyak sayuran. Okay, seperti mana anda ketahui, itu antara sumber minyak yang paling utama digunakan dalam masakan dan juga produk-produk makanan. Sebab tu diet harian kita tinggi dengan omega 6 tapi kurang omega 3. So kita perlu balancekan balik. So kesimpulannya, bukan saja untuk prestasi sukan tapi untuk kesihatan pun omega 3 ni memang membantulah. Next adalah multivitamin dan mineral. Sama juga conclusionnya, ambil bila perlu sahaja. Okay? Tidak semua orang perlu suplemen multivitamin dan mineral. Kalau anda makan dengan cukup, ambil buah-buahan dan sayur-sayuran yang pelbagai, 3 hidangan sayur-sayuran, 2 hidangan buah-buahan dalam sehari, most likely anda sudah dapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Namun golongan yang boleh mendapat benefit daripada multivitamin dan mineral ni adalah seperti warga emas, orang yang follow diet strict tertentu seperti vegetarian, vegan, wanita mengandung, mereka memerlukan folate yang lebih, mineral yang lebih, ibu yang menyusu. Untuk individu macam tu baru boleh mendapat benefit daripada suplemen vitamin dan mineral ni. Untuk orang yang biasa jaga pemakanan, tak perlu pun suplemen vitamin dan mineral ni. Better daripada pemakanan harian yang pelbagai dan menyeluruh. Next adalah suplemen glukosamin. Glukosamin ni adalah bahan yang badan kita hasilkan secara semula jadi, yang digunakan dalam proses penghasilan tendon, ligamen, cartilage, synovial fluid. Basically sistem sendi kita lah banyak menggunakan glukosamin sebagai dia punya shock absorber dan juga dia punya cecair pelincir dia. Glukosamin secara suplemen boleh membantu untuk melindungi sendi daripada kerosakan, namun kajian yang bercampur, ada yang cakap efektif, ada yang cakap tak efektif, ada yang cakap dia lebih kepada mencegah bukan untuk merawat, tapi kalau nak ambil tu actually tak ada masalah sebab dia tak ada side effect. Jadi selain daripada aplikasi bersukan, sebab apa bersukan, contohnya orang yang running, okay, mereka banyak gunakan sendi lutut mereka, jadi mereka perlulah preserve kesihatan sendi mereka. Ataupun sukan basketball di mana mereka banyak melompat, jadi bukan saja atlet, kadang juga glukosamin ini boleh membantu bagi yang ada masalah tulang ataupun masalah sendi seperti arthritis, osteoporosis. Untuk kondisi kesihatan lain, kajian dia agak limited,
seperti cystis, inflammatory bowel disease, multiple sclerosis, glaukoma, TMJ. Itu limited evidence lah dari segi benefit dia. Tapi kalau nak ambil tu tak ada masalah, tapi refer doktor dan dietitian anda dahulu. Dan kalau ada seafood allergy, kalau yang ada alahan terhadap seafood, makanan laut, especially cengkerang, sila baca label suplemen glukosamin tersebut. Sebab apa? Kebanyakan suplemen glukosamin ni diperbuat daripada kulit cengkerang ataupun kulit udang lah, kulit udang yang telah dikisar. Sebab apa? Antara sumber semula jadi glukosamin adalah daripada udang, kulit udang actually. Itu Sani dia ada share. Glukosamin bantu kurangkan sakit lutut, and for ladies yang mengandung, baby banyak ambil kalsium from mother. Dia membantu untuk absorb kalsium yang lebih. Tapi kalau tak ada dalam bentuk suplemen, antara sumber glukosamin yang paling tinggi adalah kulit udang. Kulit udang. So, saya nak katakan makan dengan kulit udang pun itu depends lah. Ada yang cakap kulit udang ni dia tak bagus sebab apa pencemaran yang terdapat pada persekitaran udang tersebut dia boleh didapati dalam cengkerangnya. Tapi kalau anda yakin sumber udang anda itu adalah bersih dan selamat, then go ahead lah, makan sekali dengan kulit untuk mendapatkan ekstra glukosamin dan juga kalsium. Okay, ini takkan eat prawn shells lah. Tak adalah makan kulit udang saja. Tapi mana tahu kan yang udang yang kecil-kecil tu yang dia punya cengkerang ataupun dia punya kulit tu lebih lembut, boleh je makan sekali kulit. Tapi tak adalah nak kunyah kulit ketam ke kulit lobster ke. Okay, ini maklumat tambahan. Kalau anda nak check suplemen anda itu mengandungi bahan yang tertera, contohlah suplemen tu dia cakap mengandungi 20 gram protein untuk setiap scoop. Betul tak mengandungi 20 gram tu? Ke dia tipu? Ke ada 10 gram saja? Jadi boleh check website ni, Labdoor. Labdoor ni adalah independent lab makmal yang menguji suplemen-suplemen di pasaran untuk menguji sama ada betul tak bahan tersebut seperti yang diklaim dan adakah dia mengandungi bahan yang berbahaya seperti arsenik, cadmium, mercury ataupun heavy metal lah yang bahaya. So boleh pergi check lah, tapi mostly adalah suplemen international lah. Kalau suplemen lokal ni of course tak ada dalam Labdoor ni. Dan kalau seorang atlet, sangat penting untuk memastikan suplemen yang mereka ambil itu adalah diluluskan supaya tidak terciduk, supaya tidak tertangkap oleh pertubuhan ataupun badan anti doping. Sebab apabila tertangkap, diharamkan, di-ban, rosak image. Jadi tak best lah. Kalau anda pernah lihat Lee Chong Wei pernah ada kes doping di ban dalam badminton. Tapi kisahnya Lee Chong Wei bukanlah ambil dadah, dia tak ambil dadah, tapi dia ambil ubat tradisional yang mengandungi bahan yang terlarang dan tidak diluluskan. Walaupun secara directly bukanlah dia berniat untuk mendapat performance benefit, tapi disebabkan benda tu mengandungi bahan terlarang dan di ban, jadi bila tertangkap tetap dikira sebagai doping. Tak kisah niat anda nak tipu ke, niat anda nak ubat ke, kalau ditangkap tu, kalau bersalah, bersalahlah. So kalau atlet, boleh pergi check website Inform Sports ni untuk semak sama ada suplemen yang anda ambil itu selamat ataupun tidak. Dan additional information, maklumat tambahan, kalau anda berminat lagi untuk belajar tentang sukan, sains sukan, pemakanan sukan, boleh saja pergi ke laman web Akademi Kejurulatihan Kebangsaan AKK. Ini adalah under ISN, Institut Sukan Negara, dan dia ada beberapa kursus yang anda boleh daftar secara percuma. Kadang sesi live, kadang dia macam e-learning, dan kadang-kadang Facebook
AKK ni juga sering buat live sharing. Tak kisahlah individu biasa ke, coach ke, atlet ke, tak ada masalah. Boleh dapat informasi tambahan lah daripada AKK ni. So selain daripada pemakanan, anda juga boleh ambil sifat positif daripada seorang atlet dari segi dedication, hardworking, bekerja keras. Dan pada pengalaman saya, apabila saya tengok grup, tak kisahlah grup BSK ke, grup program lain ke, orang yang hardworking, orang yang goal oriented, orang yang sentiasa join Zoom, semua tu mereka lah yang berjaya, mereka lah yang akan turun paling banyak berat badan, sebab apa yang mereka buat, effort mereka tidak pernah tipu result dia. Why glucosamine mahal? Saya pun tak sure. Saya pun tak tengok harga glucosamine. Tapi kalau supposedly dia perbuat daripada cengkerang, seafood should be murah lah kan. Tapi tak tahulah, maybe dia diperbuat daripada sumber yang lain ke, yang lebih mahal untuk cari source dia. So maybe sebab tu kot glucosamine mahal, ataupun yang jenis organik ataupun vegan ke dan sebagainya. Tak tahulah, saya pun lama dah tak tengok harga suplemen glucosamine ni. Okey, selain daripada benda positif, kita juga boleh mempelajari dari perkara negatif ataupun perkara yang atlet buat yang kita tidak patut buat. Firstly adalah female athlete triad. Female athlete triad ni lebih lazim didapati dalam atlet wanita yang kurus yang perlu jaga berat badan, seperti atlet runner dan juga atlet gimnastik. Okay, dia kenapa triad? Sebab dia ada 3 keadaan yang hadir untuk jadikan satu segitiga. Pertama adalah low energy availability, kekurangan tenaga disebabkan oleh makan tidak tentu. Okay, cuba anda bayangkan, anda atlet gimnastik, anda perlu maintain badan yang ramping, berat badan yang ringan, jadi anda makan tak cukup, kurang tenaga, dan apabila anda makan tak cukup, anda kurang dapat nutrien, anda kurang dapat vitamin dan mineral. Dan antara vitamin dan mineral tersebut adalah kalsium, fosforus dan juga protein. Apabila kurang nutrien tersebut, itu akan menyebabkan kekurangan jisim ataupun kekurangan ketumpatan tulang. Bone mineral density kurang, tulang menjadi rapuh, itu adalah osteoporosis. Dan apabila anda kurang juga ambil energi, kurang makan, itu akan menyebabkan menstrual dysfunction, gangguan dalam kitaran haid, dan juga dikenali sebagai amenorrhea. Dan apabila berlaku gangguan dalam kitaran haid, akan berlaku gangguan hormon, dan itu juga boleh menyebabkan kekurangan nutrien, especially iron, zat besi dan juga kalsium. Jadi benda ni saling berkait. Sebab tu apabila dia datang, selalunya datang dalam 3 serangkaian ni. Sebab tu dinamakan sebagai female athlete triad. Okay, macam mana anda nak mengelakkan, walaupun anda bukan atlet maraton ataupun gimnastik, benda ni juga boleh berlaku. Anda kata anda diet terlalu kuat, anda diet kalori deficit terlalu besar, anda exercise banyak-banyak, anda kurang makan, kurang nutrien, anda boleh dapat juga female athlete triad ni. Dan extreme weight loss. Extreme weight loss ni dia lebih kepada sukan yang ada weight kategori. Okay, contohnya tinju, MMA, boxing. Contohnya orang yang berat 65 kg tapi dia nak masuk kategori berat kurang 61 kg. Jadi dia nak badan dia kurus lah. Tapi macam mana kalau pertandingan dia 2 hari sebelum, tapi dia nak turun sebanyak 5 kilo. Macam mana nak turun 5 kilo dalam masa 2 hari? Basically memang tak boleh dah nak buang lemak, sebab lemak mengambil masa yang lama. Jadi apa yang atlet ni buat adalah mereka dengan sengaja dehydrate. Mereka dengan sengaja buang air dalam badan untuk turunkan berat badan. Okay, macam mana mereka buat? Mereka bungkus bagi berpeluh, mereka mandi air panas, mereka kunyah ais. Mereka tak makan ais, mereka kunyah, lepas tu mereka ludah. Lepas tu mereka bersauna dan sebagainya untuk buang air dalam badan, dan itu boleh
turun berat badan yang banyak. Jadi apabila timbang tu, dia turun satu kategori berat. Tapi sangat bahaya sebab kita dehydrated dan memang ada kes sampai kematian lah sebab severe dehydration. So kalau boleh jangan macam tu. Okay. Sebab ada je, ini daripada pengalaman saya sendiri juga, ada saja ex-peserta saya, dia dengan sengaja tidak minum, tidak makan pada hari timbang. Kan program kecergasan kan maybe seminggu sekali akan ada timbangkan untuk tracking. Jadi pada hari sebelum dan hari timbang tu, dia memang tak makan, tak minum dengan niat apabila timbang tu, angka tu akan turun. Itu tidak bagus sebab kalau turun banyak pun mostly adalah turun air, bukan turun lemak, dan dari segi side effect lain, dari segi kesihatan pun memang tak baguslah. Okay, harapnya tak ada daripada kalangan yang join malam ni. Okay, next kita recap apa yang kita pelajari pada malam ni. So pemakanan atlet adalah pemakanan yang terbaik untuk kesihatan dan prestasi, depends lah. And then tiada halangan untuk anda mengambil contoh dari gaya pemakanan atlet, especially pemakanan sebelum, semasa dan selepas, dan penggunaan suplemen yang betul yang boleh bermanfaat. Dan suplemen pun bergantung kepada situasi dan matlamat anda. Okay, nak ambil apa pun sila ketahui fungsinya, sila tahu bahan dia sama ada selamat ataupun tidak, dan kalau tak pasti sila tanya kepada yang lebih pakar. Pastikan suplemen anda selamat dan berkesan, dan anda tidak perlu menjadi seorang atlet pun untuk improve kesihatan dan prestasi fizikal. Okay, tak kisahlah dah berumur ke, masih muda ke, apapun situasi anda, sentiasa target untuk menjadi lebih baik. Kalau hari ni anda hanya boleh jogging 1 km, tak ada masalah. Next week improve 1.2 km. Next week 1.5. Hari ni boleh angkat dumbbell 3 kg saja. Next week 3.5. Next month 5 kg. Okay? Apa yang penting adalah anda improve. Jangan bandingkan diri anda dengan orang lain. Improve at your own pace. Be the better version than you are before. Okay, kalau ingat lagi, awal kelas ni saya tanya siapa yang makan nugget 100 biji sehari ni, atlet mana? Okay, kalau nak tahu, itu adalah Usain Bolt, antara atlet lari pecut paling berjaya. Kenapa dia makan nugget setiap hari? Okay, pada tahun 2008 pada Beijing Olympic, beliau takut nak makan makanan Cina, takut nak makan makanan di China tu, takut bila makan sakit perut lah apalah. Jadi makanan yang paling selamat yang beliau rasa adalah McDonald's punya chicken nugget. Sebab apa? Fast food franchise dia punya standard lebih terkawal. So sebab tu antara sebabnya kenapa Usain Bolt ni makan 100 McNugget dalam sehari, sebab dia takut nak makan benda-benda lain, tapi still boleh perform. Tapi itu pengecualian lah. Dan dia makan pun bukan selalu sebab time di Beijing sahaja. Dan dianggarkan, beliau cakap sepanjang stay di China tu dah makan sampai 1000 ketul nugget sehari. Right, itu saja untuk kelas pada malam ni. Pemakanan sukan dan juga suplemen serta ergogenic aids. Harapnya perkongsian pada malam ni dapat memberikan manfaat kepada anda. Okay, tak kisah anda nak jogging, anda nak zumba, benda-benda santai, pergi gym biasa-biasa, still boleh dapat benefit daripada pemakanan sukan dan suplemen. Okay, yang penting buat dengan betul, pastikan berilmu untuk buat. Nak buat apa pun, nak kurus, nak apa pun, yang penting ilmu nombor satu, supaya buat dengan betul, buat dengan efisien dan kurang kesan yang boleh memudaratkan. Jadi untuk rakaman kelas malam ni boleh didapati dalam